Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, pada pagi Jumaat ini kita dapat meneruskan pembelajaran tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita masih lagi membincangkan ayat yang keempat. Jadi ayat yang keempat dan terjemahan ayat boleh rujuk muka surat 7 dan muka surat 8 dalam nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita baca sekali lagi ayat yang keempat pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allamahul bayan. Allamahu maksudnya adalah dialah yang telah mengajarkan. Al-bayan iaitu berbicara, bertutur ataupun menjelaskan sesuatu. Ayat 4 ini untuk mengetahui siapa yang telah mengajar tentang manusia itu boleh berkata-kata, maka kena merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Maka kita mendapati yang mengajar manusia itu berbicara adalah Allah yang bersifat Ar-Rahman. Ayat 4 ini melengkapkan nikmat penciptaan manusia. Kerana kalau Allah telah menciptakan insan, tetapi insan itu tidak boleh berkomunikasi, kalau insan itu tidak boleh meluahkan, insan itu tidak boleh menunjukkan apa sahaja yang ingin diungkapkan, maka ia tidak lengkap bagi seorang al-insan. Maka Allah melengkapkan nikmat penciptaan manusia adalah pada sifat manusia itu ia boleh berbicara, iaitu al-bayan. Maksud al-bayan di sini, kalau kita merujuk kepada apa yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir, muka surat nombor 8 dalam nota, Al-Imam Ibnu Katsir ia menghubung kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, yang mana kita tahu pada ayat yang kedua Allah telah mengajarkan kepada kita Quran. Jadi macam mana Allah mengajar kepada kita Al-Quran? Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah memudahkan orang yang belajar Quran itu, dia dapat bertutur dengan Quran. Maksudnya Allah mudahkan ia menyebut huruf-huruf yang ada pada ayat Quran itu. Sama ada huruf itu datangnya daripada halqum, lisan, kedua bibir dan sebagainya. Maknanya Al-Imam Ibnu Katsir dia menjelaskan bahawa Allah telah mengajar manusia berbicara. Antara yang terpenting, manusia boleh keluarkan suara daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita luaskan lagi maksud al-bayan, kata para ulama, al-bayan dalam ayat itu ia juga membawa maksud menjelaskan. Maknanya ayat ini merujuk kepada manusia ni, dia boleh terangkan, dia boleh sampaikan apa dia nak cakap. Berbeza dengan haiwan. Haiwan dia tidak boleh memberikan manusia faham apa sebenarnya dia nak, apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Berbeza dengan manusia.
So manusia ini dia boleh sampaikan, dia boleh jelaskan apa yang ada pada hatinya, apa yang ada pada pemikirannya. Bahkan kata para ulama, maksud al-bayan juga di sini ialah kejelasan. Kejelasan di sini maksudnya kita juga boleh memahami apakah yang nak dijelaskan oleh pihak lain. Itulah dimaksud dengan allamahul bayan. Bahkan kalau baca banyak kitab tafsir, para ulama kata al-bayan tu juga sebenarnya merujuk kepada apa saja bentuk ekspresi yang kita nak sampaikan. Contoh, manusia boleh tunjukkan dia mahu apa melalui isyarat, melalui body language dia, melalui apa, melalui raut wajahnya. Itu semua termasuk dalam makna al-bayan. Okay. Jadi daripada ayat ini apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, manusia boleh berbicara, dia boleh menjelaskan, dia boleh meluahkan, dia nak menyampaikan sesuatu itu kepada pihak lain, merupakan satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Jadi kita belajar surah Rahman ni, kita akan dapat memahami nikmat Allah yang paling dekat kepada manusia adalah dengan apa? Dengan dia boleh bertutur, ada pada otaknya dan sebagainya. Okey, pelajaran nombor 2, secara tak langsung kita dapat belajar di sini menunjukkan bahawasanya Allah ini maha berkuasa, boleh menjadikan manusia boleh bercakap, boleh bertutur dalam pelbagai bahasa dan juga cara. Kalau rumpun Melayu saja dah banyak bahasa yang dia boleh tuturkan. Kan, kalau ikut bahasa pasar macam-macam. Ada yang boleh cakap Jawa, ada yang boleh bertutur dalam bahasa Banjar, boleh bertutur dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Kelantan, dalam macam-macam. Itu baru rumpun Melayu. Kalau kita tengok yang jenis yang tan-tan-tan ni, lagi bahasa yang pelik-pelik dia sebut. Tapi kalau kita fikir, manusia sama, mulut sama, tapi siapa yang ciptakan manusia tu boleh bertutur dengan pelbagai bahasa? Jawapannya adalah Allah. Macam kita sendiri, tak pernah pun ibu dan ayah kita mengajar kita cakap bahasa Melayu tu. Tapi kenapa kita kecil boleh panggil ayah, boleh panggil dalam bahasa yang boleh difahami? Ini menunjukkan Allah ini maha berkuasa dalam menjadikan manusia itu dari surah apa? Al-Bayan. Jadi apa tindakan kita selepas kita memahami ayat ini? Nombor 1, kalau Allah menjadikan manusia ini dia boleh bertutur, ikutlah dalam bentuk macam mana sekalipun, maka dia kena gunalah maksimum yang mungkin nikmat tersebut ke arah kebaikan. Betul tak? Kita boleh bertutur, boleh menyampaikan, maka antara yang kita boleh buat apa? Sampaikan ayat Quran. Sebab kita faham kita boleh sampaikan ayat Quran kepada orang lain. Kemudian cakap yang baik-baik, bagi orang faham, bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tindakan yang kedua, kita tidaklah boleh mempelekeh dan merendah-rendahkan mana-mana bahasa bagi mana-mana bangsa. Kadang-kadang orang jadikan bahasa ni sebagai ejekan, betul tak? Kadang ada orang buat lawak, dia jadikan satu bangsa ni bercakap dengan pelat, dia jadi sebagai bahan lawak. Jadi ini satu perbuatan yang tidak kena. Kenapa? Kerana Allah yang menjadikan dia boleh bercakap dalam bahasa sedemikian. Maka sepatutnya kita kena apa? Kita kena menghormati, memandang tinggi mana-mana bahasa pun yang ada pada mana-mana manusia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Al-Bayan ini ada Allah rakamkan dalam banyak ayat Quran. Kita pernah belajar surah Al-Mulk, ingat tak ayat 23?
Ya Allah sebut tentang pendengaran, penglihatan dan juga hati. Itu semua termasuk dalam al-bayan. Telinga mendengar, macam mana dia nak bagi tahu tentang apa yang dia dengar. Mata melihat, macam mana dia nak beritahu apa yang dia lihat. Hati, ia termasuk di dalam al-bayan. Kalau panca indera seperti telinga, mata dan hati, kalau kita tak manfaatkan dia pada jalan yang benar dan sebagainya, maka dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah akan menyoal kepada kita semua. Allah mengatakan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah akan tanya nanti di hari akhirat. Allah kata, engkau boleh cakap, kenapa kau tak sampaikan ayat Quran? Kenapa kau tak cakap yang baik-baik? Engkau boleh bahasa isyarat, kenapa tak ajar kepada orang yang tak mampu untuk dia mendengar, tak mampu untuk dia melihat? Itu perkara yang kita perlu titik beratkan. Baik, kita masuk kepada ayat yang kelima. Okey, ayat kelima, tengok nota muka surat nombor 8. Kita masuk kepada nikmat nombor 4 dan nikmat nombor 5. Okey, cantiknya susunan ayat ni, kalau kita baca ayat yang kelima, kita akan jumpa nikmat yang lain pula. Kalau ayat 3, ayat 4, nikmat yang ada pada manusia itu. Kali ini Allah bawa kita pula kepada merenung, memikirkan nikmat Allah yang ada pada luar manusia, iaitu yang ada pada alam. Yang ada pada alam. Okey, rupa-rupanya luar pada manusia, alam pun ada nikmat Allah. Apa di antara nikmat itu? Dua nikmat yang Allah jadikan yang ada di atas kepada kita, iaitu nikmat di langit. Apa nikmat itu? Mari kita baca ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey, asy-syamsu maknanya matahari, wal qamaru maknanya bulan, bihusban yang beredar mengikut peraturan yang tertentu. Okey, ayat 5, cuba tuan-tuan perhatikan perkataan husban. Husban sebenarnya word dia adalah perkataan hisab. Hisab, ha sim ba, hisab, maknanya kira. Okey, Allah bagi tahu matahari dan bulan ni dia beredar mengikut perkiraan. Okey, perkiraan itu perkiraan yang bagaimana? Ditambah alif, ditambah nun, membawa makna apa? Maknanya perkiraan itu perkiraan yang tepat, perkiraan yang solid. Macam tu. Sebab tu ditambah alif nun, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan makna bersangatan. Maknanya kalau kita nak guna perkataan sangat, dalam ayat ditambah alif nun. Ingat lagi kita belajar sebelum ni, Ar-Rahman. Lepas tu termasuk ayat yang husban. Okey, husban ni asalnya hisab, tapi nak mengatakan hisab yang tepat, hisab yang sempurna, ditambah alif dan nun. Okey, ayat ni mahu maksud apa? Kata Al-Imam Ibn Katsir muka surat nombor 8. Ayat ni Allah nak bagi tahu kepada kita dua-dua perkara tu, matahari ke, bulan ke, mereka ni sebenarnya silih berganti mengikut kepada kiraan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, matahari dengan bulan ni, kalau dia tak ikut ketetapan kiraan yang Allah telah buat tu,
Kalau dia terlencong sikit je, habis dunia ni. Tetapi Allah pastikan dia mesti beredar ikut apa? Husban. Okey, ayat ini sebenarnya, ayat 5 ni sebenarnya kita pernah jumpa pada surah Yasin dulu. Ayat mana? Ayat yang ke-40 dulu dalam surah Yasin, yang Allah mengatakan apa? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ingat lagi Tuhan kata apa? Di antara tanda kekuasaan Allah, matahari dia takkan kejar bulan, dan malam pula tidak akan dapat melalui siang. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Time matahari datang, matahari jalan. Bulan tak boleh datang. Time masa bulan dia timbul, matahari tenggelam. Dah tak ada dah dia, terbenam dah dia. Jalan, bulan pula. Begitu juga kalau Allah datang malam, siang tak boleh potong dia, diikut kiraan dia. Begitu juga apabila datang siang. Itu adalah nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Ia adalah nikmat yang Allah beri, tanda rahmat Allah kepada manusia. Baik. Kalau nak lebih lagi rasa nikmat yang ada pada matahari dan bulan, mari kita lihat sedikit maklumat. Apa fungsi matahari dan apa fungsi bulan? Okey, semua orang faham. Kalender kita kan ada dua jenis kiraan. Ada kalender mengira ikut apa? Ikut matahari kan? Ni bulan apa ni? Bulan Julai. Ikut matahari kan? Betul? Satu lagi ikut bulan. Jadi bulan ni bulan apa ni? Zulhijjah. Dua-dua itu Allah terima. Macam kita belajar suratul Kahfi, ingat lagi? Dalam suratul Kahfi yang Allah guna dua nombor. Ashabul Kahfi tertidur 300 tahun, ada yang 309 tahun. Maknanya Allah mengiktiraf penggunaan perkiraan matahari ikut matahari ataupun bulan. Tapi orang Islam dia kena mahir yang ikut bulan tu, sebab dia kaitkan dengan ibadah. Baik. Dalam surah Yunus ayat 5, okey, tuan-tuan boleh tengok dalam nota muka surat nombor 9, tuan-tuan tahu Allah bagi tahu matahari dengan bulan ni fungsinya untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Jadi Allah datangkan matahari, Allah datangkan bulan supaya kamu boleh guna dua perkara ini. Macam mana kamu nak kira tahun, macam mana kamu nak kira masa. Okey, macam sekarang dah terbit matahari ke belum? Belum. Maknanya kalau belum terbit matahari, maknanya subuh masih ada tak? Subuh masih ada. Senang. Terbit matahari, tenggelam matahari, terbenam matahari, itu semua adalah untuk maslahat umat. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat nombor 12, dalam nota muka surat nombor 9. Okey. Jadi kita jangan lupa, kita ada kalender kan? Kita ada kalender, betul? Allah pun ada kalender. Faham tak maksudnya? So yang mereka kalender tu sebenarnya adalah, maksudnya yang bagi ilmu dalam kalender tu adalah Allah. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu kita akan jumpa nanti dalam surah Ar-Rahman, Allah ajak kita, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan? Kalau tengok nikmat kira masa ni pun dah macam,
Ya Allah, apa lagi Allah dah buat dekat manusia punya banyak. Baik, kita tutup dengan pengajaran dan tindakan tuan-tuan. Walaupun 20 minit, minta sikit waktu kecemasan boleh? Tuan-tuan puan-puan ya. Okey, nombor satu pelajaran kita dapat belajar, hebatnya Allah ini, dia mengatur, dialah yang jaga matahari, dialah yang jaga bulan. Yang kedua kita dapat belajar, nikmat Allah menyusun apa? Menyusun waktu, senang kita nak kira, maka kita perlu syukuri nikmat ini. Okey, apa tindakan kita selepas kita faham ayat nombor 5 tadi tu? Maka saya nak kita ambil dua tindakan. Nombor satu, kita fahamlah yang ni, merenung, fikir, tengok matahari dan bulan. Jangan kita sampai matahari terbit kita macam tak kisah pun. Tapi lepas kita belajar, oh matahari terbit, ingat rahmat Allah. Dekat kita kepada Allah dengan melihat apa? Dengan merenung matahari. Sagi malam pula sampai tengok bulan, ingat rahmat Allah, kasih Allah kepada hamba-Nya. Syukur kita kepada Allah. Kenang kita tentang nikmat Allah. Dan tindakan yang kedua, yang ni saya ambil sudut tersirat lah. Orang kita bab masa ni dia tak sayang, dia tak hormat masa, dia tak disiplin tentang masa. Sedangkan Allah disiplin tak tentang masa? Allah boleh buat tak matahari potong bulan? Allah boleh buat. Tapi Allah nak ajar pada kita, kalau Allah itu sendiri jaga masa tu. Matahari, masa ni masa engkau. Bulan, masa ni adalah masa engkau. Siang dan malam. Maknanya daripada apa yang Allah buat ni, maka kita kenalah hormati masa yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Okey. Kemudian gunakanlah masa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi moga-moga kita dapat banyak manfaat. Nanti kita sambung minggu depan ayat yang ke-6. Cuma hari Isnin saya mohon cuti satu hari kerana saya bermusafir ke utara. Kita jumpa hari Selasa insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.